الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اغفر ذنوبنا نور قلوبنا ثبت أقدامنا سلمنا يا ربنا اغفر ذنوبنا نور قلوبنا ثبت أقدامنا سلمنا يا ربنا اغفر ذنوبنا نور قلوبنا ثبت أقدامنا سلمنا يا ربنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اغفر ذنوبنا نور قلوبنا ثبت أقدامنا سلمنا يا ربنا اغفر ذنوبنا نور قلوبنا ثبت أقدامنا سلمنا يا ربنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اغفر ذنوبنا نور قلوبنا ثبت أقدامنا سلمنا يا ربنا اغفر ذنوبنا نور قلوبنا ثبت أقدامنا سلمنا يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربينا الصغيرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ختم لنا بحسن الخاتمة
ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan panjang umur kita tak lupakan Allah, kita tak lupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sama-samalah kita kumpulkan amal-amal ibadah, amal-amal soleh untuk bekal-bekal kematian kita. Mudah-mudahan kita semua di dalam redha Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dipilih duduk di dalam majlis ilmu. Dalam satu pendapat mengatakan siapa yang duduk di dalam majlis ilmu 1 jam dia mendapat pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Satu lagi pendapat mengatakan sesiapa yang duduk di dalam majlis ilmu 1 jam dia dapat pahala dia beribadah 1000 tahun. Tunggu aja nanti masa dekat negeri akhirat, baru Allah tunjuk dekat hamba-Nya, inilah pahala engkau sembahyang sunat, ini pahala engkau menuntut ilmu, ini pahala engkau tolong orang, ini pahala engkau menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Sebab itu kata ulama, ya, kata ulama di padang mahsyar ada seorang hamba Allah di padang mahsyar, dia terpinga-pinga. Kenapa dia terpinga-pinga? Dia bertanya dengan Allah, wahai Allah, kenapa pahala haji aku banyak? Kenapa pahala umrah aku banyak? Kenapa pahala aku baca Quran banyak? Kenapa pahala zikrullah aku banyak? Kenapa pahala aku selawat banyak? Ya Allah, dia bertanya dengan Allah. Apa kata Allah? Semasa dekat dunia engkau mengajak hamba-Ku pada jalan-jalan kebaikan. Engkau mengajak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jalan-jalan kebaikan. Engkau ajak mereka pergi ke masjid, ke rumah Allah sembahyang berjamaah. Engkau ajak mereka berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ajak umat Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Engkau ajak umat Nabi Muhammad menutup akan aurat-aurat mereka. Engkau menegur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kedalaian. Engkau ingatkan mereka, inilah pahala-pahala mereka, apa yang mereka lakukan tidak sedikit pun berkurang ke atas engkau pun mendapat pahalanya. Ini kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengajak kepada orang lain pada jalan-jalan kebaikan. Sebab itu jangan putus asa ajak orang buat baik. Cuba kita lihat, cuba kita renung-renungkan macam mana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah umat, dia adalah seorang hamba. Dia adalah seorang hamba, iaitu namanya adalah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak lupa mendoakan umatnya. Dia tidak lupa, tidak putus asa mengajak umatnya pada jalan-jalan kebaikan. Ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-samalah kita muhasabah diri, sama-samalah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tazkirah pada malam ni paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Tajuk kuliah pada malam ni, kuliah pada malam ni sebenarnya dijemput oleh AJK Surau An-Nur Shah Alam Seksyen 20. Ya, Surau An-Nur Shah Alam Seksyen 20. Dia jemput ana kuliah pada malam ni dengan bertajuk 4 perkara sesiapa jaga 4 perkara dekat dunia, dia selamat dekat dunia, dia selamat dekat negeri akhirat. Insya-Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah, dalam redha Allah. Mudah-mudahan. Baiklah, kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari ni dia adalah ulama tauhid. Ulama tauhid, ulama yang dekat dengan Allah, ya. Ulama yang arif billah. Imam Abu Hasan Asy'ari. Apa kata Imam Abu Hasan Asy'ari? Yang pertama, sesiapa nak selamat dekat dunia dan dia selamat dekat negeri akhirat, yang pertama dia kena jaga tentang akidah. Kena jaga tentang akidah. Aqidatul iman, aqidatul Islam. Dia kena jaga akidah-akidahnya, dia kena jaga tentang bab ketuhanannya. Dia kena jaga tentang akidahnya. Jangan sekali-kali dia kufur nikmat. Jangan sekali-kali dia menduakan Allah. Jangan sekali-kali dia lupakan Allah. Jangan sekali-kali dia jauh dengan Allah. Ingat, ya, mudah-mudahan kita boleh jaga akidah kita. Ini akhir zaman, ramai manusia mereka tersasar tentang akidah. Akhir zaman ramai umat Nabi Muhammad
mereka tidak memikirkan tentang akidah, tentang akidah ni langsung mereka tak fikir. Yang fikir dia fikir apa? Dia fikir makan duit, jalan-jalan, itu ya. Ya, ni dah ada kebebasan, dah boleh vaksin 2 dos, dia fikir nak jalan-jalan, dia fikir nak bersuka-suka dia. Ya, memanglah semua orang nak bersuka dia, tapi ingat kita di mana sekalipun jangan kita lupakan Allah. Kita tinggal di mana, di bumi mana sekalipun jangan kita lupakan Allah. Lepas itu akidah ni, ya, tentang akidatul iman, ya, tentang akidatul iman, tentang akidatul Islam kena jaga sungguh, ya, tentang iman kena jaga sungguh iman. Lepas itu perbanyak baca, perbanyak beramal, perbanyaklah istiqamah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Berbanyak zikir. Ni kalimah tauhid. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita di dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan susah pun. Lepas yang fardu duduk dekat tikus sejadah tu, afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah, buat paling kurang kalau kita baca 33 kali satu waktu, kalau 5 waktu berapa banyak? Itu kalau 1 hari. Kalau 2 hari, kalau 3 hari, kalau seminggu, berapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan selawat. Kalau satu waktu kita boleh baca selawat satu waktu 100 kali. Bukan susah pun, paling pendek selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Kalau nak berlagu sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Kalau satu waktu kita boleh baca 100 kali, kalau 5 waktu dah 500 kali. Ini kelebihannya, siapa yang dia banyak muhasabah, sesiapa yang dia sedar yang dia tu adalah hamba Allah. Fa bi aihi ala'i rabbikuma tukaziban. Ingatlah, ya, kita ni semua akan balik ke tempat asal kita. Kat mana tempat asal kita? Syurga Allah. Sebab itu kita ni bukan penduduk dunia, kita ni adalah penduduk syurga Allah. Itu kita akan tempuh lagi 2 alam. Hebat macam mana? Engkau orang banyak duit, engkau tak ada duit, ya. Engkau banyak follower, engkau tak ada follower, engkau tak ada pengikut, engkau ada pengikut ke? Nanti tetap mati. Akhir hidup kita adalah mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tempat tinggal kita dalam kubur itulah, itulah tempat tinggal kita. Itu yang masa dalam kubur tu malaikat tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Itu akidah ni bab tentang iman ni penting. Penting, tengok dalam rukun Islam. Yang pertama apa? Dalam rukun Islam, kalimah syahadah. Dalam rukun Islam yang pertama, kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun Islam. Itu pentingnya iman. Ya, pentingnya iman. Pentingnya iman. Itu kena perbaiki iman. Itu dalam hati ni dia ada 3 pokok. Dia ada pokok iman, dia ada pokok ilmu, dia ada pokok amal. Tuan-tuan, ya, iman tidak boleh diwarisi. Tak boleh diwarisi iman ni, tak boleh. Ya, apa itu kena perbarui tentang iman. Kena selalu jaga iman. Tuan-tuan, ni akhir zaman banyak orang rosak iman, banyak orang rosak akidah. Kadang pasal duit boleh rosak akidah, kadang pasal suami isteri boleh rosak akidah, kadang dalam rumah tangga boleh rosak akidah, boleh jatuh kafir. Ingat ya, hati-hati ya. Sebab itu yang kata Rasulullah, dalam 1000 yang mati dalam beriman, dalam 1000 yang mati bighairi hisab, dalam 1000 yang mati boleh sebut Allah, dalam 1000 seorang saja. Ini bukan cerita dongeng, itu yang semasa Rasul Isra wal Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Allah, ya, itu yang kata Allah, ya, yang penduduk syurga tak ramai. Penduduk syurga tak ramai, hanya 70,000 aja. Buka dalam kitab Risalah Tauhid. Buka dalam kitab Darussamin. Ya, penduduk syurga ni tak ramai, 70 orang aja. 70,000 je penduduk syurga. Itu yang Rasulullah bertemu dengan Allah, merayu dengan Allah atas rahmat Allah. Setiap seorang bawa
70,000. Itu pun kalau dikalikan 70,000 kali 70,000 pun tak banyak. Ingatlah tuan-tuan, ya, janganlah kita dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita minta dengan Allah, minta redha Allah. Raditu billah tu tadi yang baca mula-mula tadi, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Dan selepas maghrib jangan lupa baca penghulu istighfar. Lepas subuh jangan lupa baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni hadis sahih. Siapa baca 3 kali lepas maghrib, matinya pada malam tu mati husnul khatimah. Kalau siapa baca lepas subuh 3 kali, hadis sahih, mati pada siangnya mati husnul khatimah. Tuan-tuan, ya, beramallah. Ya, memang benda ni nampak simple tapi susah nak buat. Sama juga tasbih subhanallah wa bihamdih, tu yang kata Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdih, siapa baca subhanallah wa bihamdih 100 kali setiap hari, Allah ampunkan dosanya sebanyak mana buih di laut. Tapi benda ni simple, benda ni senang, tapi dia susah nak buat. Susah nak buat. Lepas tu nak masuk syurga ni dia banyak halangannya. Lepas tu kita duduk kat dunia ni banyak cabaran, banyak dugaan, banyak ujian, banyak masalah duduk kat dunia. Lepas tu bila kita duduk dekat dunia banyak masalah, kena balik kepada Allah. Banyak ujian, kena uji dengan Allah, balik kepada Allah. Memang dekat dunia ni adalah tempat ujian. Inilah dunia. Nanti bila masuk dalam syurga Allah, kita tak ada susah, kita tak ada pening, sakit pun tak ada, sakit gigi pun tak ada, kena marah dengan bini pun tak ada dalam syurga Allah. Itulah dekat dunia ni adalah tempat ujian kita. Tuan-tuan, dunia ni ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tempat tipu daya. Satu lagi kalam daripada Sayyidina Ali, ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempat beramal, kumpul amal soleh. Cuba kita muhasabahlah sahabat-sahabat Nabi. Ya, sahabat-sahabat Nabi, mereka dah nama ada dalam kitab, nama ada dalam Al-Quran. Ya, Umar fil jannah, Ali fil jannah, ya, Uthman fil jannah, ya. Mereka walaupun ahli syurga, mereka dah nama ada yang Rasulullah dah jamin mereka masuk dalam syurga Allah. Mereka tak lupa mengabdikan diri kepada Allah. Malam-malam menangis takutkan Allah. Nampak? Kita malam-malam duk layan benda-benda yang lagu-lagu. Ya, tuan-tuan. Duk main handphone sampai 2-3 jam. Yang lelaki pula sibuk dengan PUBG sampai 2-3 jam. Baca Quran tak boleh 2-3 jam. Berzikir tak boleh 2-3 jam. Selawat tak boleh 2-3 jam. Tak boleh. Sama juga duduk masjid 2-3 jam. Tak boleh lama-lama, panas punggung duduk masjid. Ni tak lama masjid nak buka ni. Tak lama masjid nak buka. Tak lama surau dah boleh buka. Orang boleh ramai datang. Tengok berapa ramai yang boleh datang. Tengok berapa ramai yang boleh dengar majlis ilmu. Ustaz-ustaz datang kuliah, berapa ramai yang boleh datang. Ya, nanti jangan tahu, nanti jawab dengan Allah di padang mahsyar. Ya Allah, kami nak pergi masjid tak boleh. Ya, nanti dia berdialog dengan Allah. Buka dalam hadis kursi. Mereka berdialog dengan Allah. Allah tanya, kenapa kau tak menuntut ilmu? Aku sibuk, ya Allah. Aku sibuk dengan urusan dunia, cari duit. Kenapa engkau tak mau sembahyang jemaah? Aku sibuk, ya Allah. Nanti dia berdialog dengan Allah. Itu yang Allah tanya hambanya. Itu yang Allah panggil, ya abdi. Tapi Allah panggil dia dengan kasih sayang. Allah panggil dengan kasih sayang. Wahai hambaku, aku nak tanya dengan engkau. Ke mana engkau habiskan umur engkau? Allah tanya. Tuan-tuan. Itu pentingnya akidatul iman. Kita kena belajar sifat 20 yang wajibnya, yang mustahilnya, yang harusnya. Ya, sifat nafsiyahnya, ya, kena belajar semua. Manawiyahnya, sifat ma'ani, kena mengaji, lepas tu kena berguru sampai mati. Sampai mati, ya, tuan-tuan. Jangan tak menuntut ilmu. Bila kita bodoh, kita rugi. Bila kita ada ilmu, itu yang bila orang ahli ilmu, lagi dia menuntut ilmu, lagi dia tak tahu. Lagi dia menuntut ilmu, lagi dia tak tahu. Inilah ahli ilmu. Bukannya jenis lagi menuntut ilmu, lagi bongkok, lagi takabur. Itu bukan ahli ilmu, tuan-tuan. Ahli ilmu ni, lagi dia menuntut ilmu, lagi dia tak tahu. Lagi dia tak tahu. Lagi tak tahu. Inilah ahli ilmu.
Kan baru ni kita dah belajar dah, baru ni 3 hari lepas. Iaitu penuntut ilmu ni, dia ada muzakarah, dia ada mutawilah, dia ada muhammah, dia ada mujadalah, dia ada musyawarah, dia ada muzakarah, dia banyak 9 mim, 7 mim. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga sungguh tentang akidatul iman. Ingat tu akhir zaman banyak orang rosak iman. Akhir zaman banyak orang rosak akidah. Ya, akhir zaman. Ingatlah, itu yang dalam kubur, itu yang malaikat tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Itu yang dalam hadis menyebutkan mereka terpinga-pinga. Apa kata mereka? La adri. Aku tak tahu. Aku tak kenal Tuhanku. Aku tak kenal Tuhanku. Itu yang mereka digodam, mereka dipukul oleh malaikat mungkar nakir dalam kubur. Hampir terbenam 70 hasta, tuan-tuan. Semua orang tak boleh elak tentang malaikat mungkar nakir. Pasti bertemu dengan malaikat Allah yang garang. Dalam satu pendapat mengatakan, mata mereka menyala-nyala seperti api, kebiru-biruan. Inilah malaikat mungkar nakir. Kita semua akan bertemu dengan mereka. Adakah kita dah siap sedia, tuan-tuan? Itu yang ahli keluarga kita, mereka dah bertemu dengan malaikat mungkar nakir di alam barzah. Itu dalam kubur ni, kita tengok kubur ni, lepas tu kena selalu ziarah kubur. Sekarang ni nak pergi kubur dah tak masalah, tuan-tuan. Jadi cuba tuan-tuan kita muhasabah. Ya? Dulu masa pergi kubur tak boleh, ada SOP, dilarang pergi kubur. Sekarang dah boleh pergi kubur. Adakah kita pergi kubur setiap Jumaat? Kena banyak muhasabah. Tuan-tuan, kena banyak muhasabah. Ya? Allah dah buka dah kelonggaran. Allah dah bagi kebenaran, dah boleh pergi ziarah kubur. Dah boleh dah buat jalan-jalan kebaikan. Adakah kita buat ke tak buat? Tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa kelebihan pergi kubur pada hari Jumaat? Ziarah orang, ziarah ke tanah perkuburan hari Jumaat. Apa kelebihan dia? Dikalah dia anak yang jahat, jikalah dia pergi kubur pada hari Jumaat, ziarah kubur mak bapaknya, dia dicop oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang soleh. Dan dia pergi kubur pada hari Jumaat dapat pahala umrah. Tuan-tuan buka dalam kitab Furu'il Masail daripada Syekh Daud Al-Fatani. Dan apa kelebihan pergi ke kubur? Kita ingat tentang kematian. Kita pun akan mati sama macam mereka. Ini kelebihan ziarah ke kubur, tuan-tuan. Sama juga pada hari Jumaat. Siang tadi hari Jumaat. Siapa yang dapat sembahyang Jumaat, beruntunglah hari Jumaat. Siapa yang dia beruduk di rumah, ambil uduk di rumah, pergi ke tempat yang dia sembahyang Jumaat, uduk di rumah, dia dapat pahala. Subhanallah, pahala Jumaat ni Allahu Rabbi digandakan. Kalau dia pakai serban pada hari Jumaat, satu Jumaat, dia satu rakaat digandakan 70 Jumaat. Kalau 2 rakaat Jumaat, 140 Jumaat. Kalau dia beruduk di rumah, dia pergi sembahyang Jumaat, pada hari Jumaat, Allahu Rabbi dapat pahala haji. Kalau dia beruduk di rumah, tapi digandakan kelebihan pada hari Jumaat. Tuan-tuan. Itu orang-orang dulu, dia berebut-rebut nak kumpul amal soleh. Kita tak ada, berebut-rebut nak kumpul dunia. Kita rasa kita nak duduk dekat dunia ni lama sangat, tuan-tuan. Kita ni akan mati, tuan-tuan. Akan mati. Mak bapak kita dah meninggal dunia dah. Atuk kita dah meninggal dunia dah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri. Ya? Tengok sendiri, dalam tahun ni, ulama' ramai dah wafat. Itu tandanya kiamat makin lama makin dekat. Kiamat makin lama makin dekat. Dalam hadis sebut, dia bila dunia dekat yaumul qiyamah, Allah mengangkat ilmu. Allah mengangkat ilmu ni, Allah wafatkan kekasihnya. Ulama' ni kekasih Allah, tuan-tuan. Ulama' ni dia kekasih Allah. Ulama' ni dia cahaya. Ulama' ni dia cahaya. Ulama' ni malam-malam Allahu Rabbi. Malam-malam dia muzakarah kitab. Malam-malam dia duk baca Quran. Malam-malam dia duk berzikir. Ni ulama'. Tuan-tuan. Tuan-tuan buka sejarah. Aku bagi seorang ulama' almarhum Tok Guru Ni Aziz Nikmat. Tengok macam mana kehidupannya. Macam mana kehidupan almarhum Tok Guru Ni Aziz Nikmat. Dia kalau pergi masjid pun, tuan-tuan, kalau dia terlambat pergi masjid, tak ada special untuk dia. Dia semayang di luar. Nampak ni lah. Inilah ulama'. Inilah ulama'. Inilah ketua. Inilah ulama' yang kita cari, tuan-tuan. Dia lambat macam mana pun, dia semayang kat luar. Inilah ulama', tuan-tuan. Inilah orang yang kita cari. Inilah orang yang kita kena ikut, tuan-tuan. Ya, tapi nak orang-orang macam ni, tuan-tuan, mereka ni
kekasih Allah, Allah ambil cepat, tuan-tuan. Inilah mereka ni kekasih Allah. Itu yang bila dunia dekat yaumul qiyamah, satu persatu Allah mengangkat, Allah mengambil ilmunya, iaitu Allah mewafatkan ulama-ulama itu kekasih Allah. Orang yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah, tuan-tuan. Baiklah, tentang akidatul iman. Ya, kita baru tak cerita lagi ni, baru cerita sikit-sikit je. Dah dekat setengah jam dah, tuan-tuan. Macam mana nak pecahkan ya tentang akidatul iman, tentang akidatul Islam, macam mana kehidupan Islam, macam mana apa makna Islam, apa makna iman. Tak pecah ni, tuan-tuan. Ya, apa itu kena menuntut ilmu sampai mati, tuan-tuan. Ya, apa kelebihan orang menuntut ilmu? Mati dalam menuntut ilmu. Orang yang mati dalam menuntut ilmu, mati husnul khatimah. Orang yang mati dalam menuntut ilmu, mati di dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, ya, rebut-rebutlah pada jalan-jalan kebaikan. Nanti dalam kubur, Allahu Rabbi. Ya, hebat ni orang ahli-ahli penuntut ilmu. Buka dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa kata Imam Ghazali Hujatul Islam? Dinukilkan hadis ni, dinukilkan cerita ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang yang beriman, orang yang mati dalam husnul khatimah, kuburnya dibuka langsung ke pintu syurga Allah. Kubur-kubur itu bagi ahli-ahli, bagi jenazah-jenazah yang mati, mereka wafat di dalam husnul khatimah. Nak mati dalam husnul khatimah, kena banyak baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah kematian kami sesudah kami mati, sebelum kami mati dan sesudah kami mati. Baca lah. Tapi tak nak baca, tuan-tuan. Ya, semayang pun cacar merbak. Ya, semayang pun cacar merbak. Kadang semayang dah bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, wirid-wirid pun tak mau. Doa pun Allahu Rabbi tak mau. Doa pun pendek-pendek, tuan-tuan. Allah bagi kita nikmat banyak sangat, tuan-tuan. Allah bagi kita nikmat banyak sangat, nikmat Allah bagi kita. Allah bagi kita nikmat mata cukup lah. Nikmat mata ni, tuan-tuan, Allahu Rabbi. Ya. Jangan kita kufur nikmat mata. Allah bagi nikmat mata ni, jangan tak baca Quran. Allah bagi nikmat mata ni, tengoklah pasangan dengan kasih sayang. Allah bagi nikmat mata ni, tengoklah ibu bapa, mak bapak kita dengan kasih sayang, tuan-tuan. Ya. Mata ni, melihatlah kita Al-Quran, tuan-tuan. Ya. Jangan kita lara, jangan tentang dunia, jangan kita lara sangat, tuan-tuan. Baiklah, pertama, akidatul iman. Ya. Jaga sungguh tentang akidatul iman. Itu yang masa Rasulullah dia berdakwah di bumi Mekah, yang mula-mula sekali Rasulullah mengajak ya manusia kenal Allah. Rasulullah tak suruh orang semayang dulu. Rasulullah suruh mereka ni kenal Allah. Ya. Ma'rifatullah. Tapi siapa nak kenal Allah, kena kenal diri. Kena kenal diri ya. Aku ni bodoh. Aku ni hina. Aku ni fakir. Aku ni lemah. Ya, inilah hamba. Itu dia mengaku dia bodoh. Bila dia mengaku dia bodoh, dia tak melawan Allah. Dia mengaku dia fakir, dia tak melawan Allah. Dia mengaku dia lemah, dia tak lawan Allah. Dia mengaku dia ni banyak dosa, dia tak melawan Allah. Inilah hamba, tuan-tuan. Dia tak ada, baru ada duit sikit tunjuk orang dekat Facebook. Baru ada duit sikit tunjuk orang dekat IG. Ya, banyak action sangat. Macam ada seorang ada duit dekat dunia ni. Baru beli kereta sikit, bel payalah kereta apa, tunjuk dekat Facebook, tunjuk dekat IG, tunjuk dekat TikTok. Macam hebat sangat. Ingat, orang yang menunjukkan hartanya, ya, menunjukkan hartanya, takabur lah, senang. Ya, takabur lah. Dia bangga dengan hartanya. Orang nanti susah di padang mahsyar, tuan-tuan. Susah. Kalau buka adalah hadis, satu pendapat mengatakan, di antara orang-orang kaya, di antara orang yang banyak harta, mereka lambat masuk dalam syurga Allah. Ini bagi orang kaya yang bertakwa, orang kaya yang takutkan Allah, orang kaya yang tolong jalan-jalan urusan Allah fi sabilillah. Ni orang kaya yang takut ke Allah. Tuan-tuan, orang kaya yang takut ke Allah ni masuk syurga lambat. Ni orang kaya yang takut ke Allah. Kalau jenis orang yang banyak duit tunjuk-tunjuk ke orang di media sosial, macam mana besok ke negeri akhirat, tuan-tuan? Fikir ya, kena banyak muhasabah. Kena banyak muhasabah. Ada harta tak payah tunjuk ke orang, ada harta tak payah cerita ke orang. Ya. Senyap-senyap dah lah. Berapa nak cerita ke orang, nanti menyinggung hati orang, nanti menyinggung hati kawan-kawan. Bila menyinggung hati kawan-kawan, dah satu dosa, tuan-tuan. Baiklah, yang kedua, iaitu tentang takdir. Yang pertama tadi tentang akidah. Ya, akidah ni kena jaga sungguh akhir zaman.
Siapa nak jaga akidah, nak selamat akidahnya, perbanyaklah. Tak kira lah dia AJK surau ke, AJK masjid ke, dia kerja apa je daerah ke, kerja JPJ ke, kerja apa, telekom ke, siapa sekalipun, duduk kampung ke, duduk sekolah pondok ke, tak kira siapalah, dia Fort Panda ke, siapa pun, jangan tinggal zikir. Jangan tinggal zikir, jangan tinggal berzikir. Tu afdalul zikri, afdal zikir, afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Insya-Allah iman akan selamat. Tuan-tuan, ya, iman akan selamat. Ni penduduk bumi, penduduk arash, mereka semua berzikir. Semua berzikir, tuan-tuan. Cuma kita ni bukan nabi, cuma kita ni bukan rasul. Tuan-tuan, ya, buka sejarah Rasulullah bercakap dengan biawak. Ya, Rasulullah biawak bagi salam dengan Rasulullah. Pokok bagi salam dengan Rasulullah. Tuan-tuan, buka sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, binatang-binatang mereka berzikir. Buka sejarah Nabi Daud alaihissalam. Cacing pun berzikir, bertasbih, berselawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ya, jangan malas berzikir. Jangan malas berzikir. Dalam kubur bukan tempat berzikir. Dekat negeri akhirat bukan untuk tempat berzikir. Dekat negeri akhirat untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan adili kita satu persatu dekat negeri akhirat. Tu mahkamah di padang mahsyar. Jaga sungguh tentang akidatul iman. Jaga sungguh ya, tentang iman, jaga sungguh iman ni. Itu mulut ni selalu perbanyak menyebut la ilaha illallah, lalu perbanyak menyebut ya Allah, ya Allah. Ya, sebab yang terbaik sekali pada nak bermunajat pada malam hari. Pada malam hari ni yang terbaik bermunajat pada malam hari. Kata ulama, ya. Ni bukan kata ulama, ni hadis. 3 mata yang mereka tak menangis di padang mahsyar. Ya, 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka menitiskan air mata, mereka takut ke Allah. Yang kedua, iaitu bagi tentera-tentera Islam yang mereka berjaga malam menjaga benteng-benteng negara, termasuklah polis ke, tentera ke, ya, FRU ke, tak kira bomber ke, maksudnya mereka menjaga tentang negara. Mereka berjaga malam kerana untuk menjaga negara. Nanti di padang mahsyar mereka tak menangis. Yang ketiga siapa? Iaitu bagi umat Nabi Muhammad, mereka berjaga malam urusan-urusan Allah. Berjaga malam, ya, menuntut ilmu, berjaga malam, balik kuliah, berjaga malam, balik mengajar, berjaga malam, balik belajar, jaga malam. Mereka ni di padang mahsyar tak menangis di padang mahsyar, tuan-tuan. Pak, di padang mahsyar ramai umat Nabi Muhammad mereka menangis di padang mahsyar. Nafsi, engkau, aku di padang mahsyar. Tuan-tuan, ya. Sama-samalah banyak muhasabah. Yang terbaik bermunajat pada malam hari. Pada malam hari bermunajatlah, banyak zikir, banyak selawat pada malam hari, ya. Bukan susah pun kalau rasa dia kena berlagu, dia boleh menangis, buat berlagu. Kalau rasa tak berlagu, dia boleh menangis, ikut sukalah macam mana, tuan-tuan, ya. Yang kedua adalah takdir. Takdir, ya. Takdir yang baik, takdir yang tak baik. Lepas tu kena balik kepada Allah. Ada duit, ada Allah. Tak ada duit, ada Allah, ya. Ada bini, ada Allah. Tak ada bini, ada Allah. Bini lari pun ada Allah, ada, ya. Ni kadang tak percaya tentang takdir, ya. Kena percaya tentang takdir. Ni Allah bagi Covid, Allah yang bagi, tuan-tuan. Allah angkat Covid, Allah yang mengangkat Covid. Bukan manusia yang mengangkat Covid. Kita cucuk vaksin tu usaha ikhtiar, ya, tuan-tuan, usaha ikhtiar. Ya, ada orang cucuk vaksin, dia selamat. Ada orang cucuk vaksin, dia tak selamat. Ada orang tak cucuk vaksin, dia selamat. Ada orang cucuk vaksin, dia selamat. Sebab tu kita balik kepada Allah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah kena usaha ikhtiar. Kena usaha ikhtiar, ya, kena usaha ikhtiar. Kena usaha ikhtiar. Macam kita sesama makan ubat sesama. Yang membaikkan bukan ubat, yang membaikkan Allah. Tuan-tuan, ya, yang membaikkan Allah. Tuan-tuan, ya. Itu kena tahulah tentang takdir. Yang kita salah tentang, jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Tapi kena ingatlah, kita nak ahli sunnah wal jamaah, kena ada usaha ikhtiar. Kena ada usaha ikhtiar. Ya, kena ada usaha ikhtiar. Kita nak anak itu jadi anak soleh, kena ada usaha ikhtiar, kena sembahyang hajat. Malam-malam pegang dada anak tu, baca surah Alam Nashrah 7 kali, sapu dekat dada anak, insya-Allah anak jadi anak soleh. Kalau dia perempuan, pegang dekat dahinya, baca Allahumma faqihha fiddin wa alimha ta'wil. Kalau dia lelaki, baca Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil, baca 7 kali, jadi anak soleh. Bukan susah pun, tuan-tuan. Balik kepada Allah.
Ini tak ada, ya. Menyalahkan, semua menyalahkan masing-masing. Tak dapat anak, salahkan isteri, salah isteri pula salahkan suami, engkau mandul, engkau mandul, engkau mandul, engkau mandul. Balik kepada takdir, tapi kena usik ikhtiar. Itu kena, itu jangan kita salah akidah, jangan kita menyalahkan takdir. Tuan-tuan, ya. Kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah hamba Allah. Ya, sama-sama kita muhasabah, tuan-tuan, kena sama-sama muhasabah. Ingatlah kita ni makin lama makin tua, makin lama dekat dengan mati. Kalau siapa menyambut hari kelahiran, tu tandanya dah dekat dengan mati. Dekat dengan mati dah, tuan-tuan. Bukannya kita ni menyambut hari jadi, kita ni makin panjang umur, sebenarnya makin dekat dengan mati, makin dekat dengan kubur. Makin dekat dengan kubur, sampai masa dah dekat dah masanya orang nak mandikan jenazah kita, orang nak pikulkan jenazah kita, orang nak bawa kita ke tanah perkuburan, orang nak letak kita ke dalam liang lahat, orang nak tinggalkan kita kat kubur tu seorang-seorang. Nanti balik orang balik, tinggal kita seorang-seorang kat kubur tu. Dah siap sedia ke belum, tuan-tuan? Nak kumpul amal soleh. Nak kumpul amal soleh banyak-banyak, tuan-tuan, ya. Ingatlah kena banyak muhasabah. Mak bapak dah tak ada, meninggal dah. Ada yang isteri dah meninggal dunia, ada yang suami dah meninggal dunia, tuan-tuan. Ada yang kawan-kawan AJK Surau ada yang dah meninggal dunia. Mereka duduk di alam barzah, tuan-tuan. Kalau mereka orang soleh, mereka mati dalam beriman, mati dalam husnul khatimah, mereka duduk negeri yang bernama Illiyin. Kalau mereka mati su'ul khatimah, mereka duduk negeri yang bernama Sijjin, tempat yang cilaka, tuan-tuan. Tempat yang bahagia, Illiyin. Itu yang mereka bila tak kenal, dia tanya, man anta? Siapa awak? Bila mereka jawab, ana ruhun salihun. Saya roh yang soleh. Saya roh yang baik. Tuan-tuan. Itu negeri yang bernama Illiyin. Negeri yang bernama Sijjin, tempat yang cilaka. Itulah alam barzah. Kubur tu dunia. Orang tanam jenazah, orang ke bumi jenazah, itu dunia. Bila masuk je mayit, masuk je jenazah ke dalam liang lahat, ditutup aja dengan tanah, mereka dah duduk di negeri yang bernama alam barzah. Tuan, ya, alam barzah. Tapi ada jenazah yang tak reput, ada jenazah yang tak makan di ulat, ada jenazah yang tak makan di cacing. Siapa jenazah yang macam mana? Jenazah iaitu bagi umat Nabi Muhammad yang mati husnul khatimah, yang mati pada hari Jumaat, yang mati syahid, tuan-tuan. Itu ulama-ulama akhirat, para nabi dan para rasul. Dia tak silap 10 golongan yang jasad mereka tak reput, tuan-tuan, ya. Baiklah, tentang takdir, ya. Jaga sungguh tentang takdir. Jangan kita menyalahkan takdir. Jangan kita menyalahkan Allah, tuan-tuan. Kita balik kepada Allah, kena banyak muhasabah. Ya Allah, aku ni tak kahwin-kahwin lagi ni. Apa salah aku ni? Apalah keturunan aku ni? Kenapa? Jangan salahkan keturunan. Allah kata belum dapat jodoh lagi, belum tuan-tuan, ya. Ya Allah, aku ni tak dapat duit, tak cukup je ni. Allah tidak mencukupkan lagi, kena banyak muhasabah. Adalah tu yang tak betul dari situ, tuan-tuan. Kena banyak muhasabah. Ya Allah, kenapa dah aku ni? Ya Allah, kenapa anak aku nakal? Ya Allah, kenapa nak adik keluarga aku ni tunggal langgang ni? Ya Allah, balik kepada Allah, tuan-tuan. Balik kepada Allah. InsyaAllah kita di dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke bila doa minta redha Allah. Jangan doa minta jadi orang kaya, minta doa redha Allah. Bila Allah redha, semua selesai, tuan-tuan. Semua selesai. Minta redha Allah. Baiklah, yang ketiga. Tuan-tuan, ya, yang ketiga. Nampak ni tak kupai habis ni. Tak pecah-pecah lagi. Sebenarnya nak dipecahkan akidatul iman, akidatul Islam, ya, Islam yang macam mana? Namanya Islam tapi tak ikut Islam, ya. Apa itu kata ulama? Masa aku mengaji dulu, kata ulama, pokok pelam, batang pelam, akar pelam, buah pelam, daun pelam, batang pelam, orang panggil pokok pelam. Tak ada pernah jumpa pokok pelam, dahan apple, daun durian, batang manggis, buah anggur, akar buah rambutan, akar rambutan. Tak ada. Ya, bila dia sebenar-benar Islam, semua Islam. Islam semua Islam. Luarannya Islam, dalamannya Islam. Ya, semuanya Islam.
tuan-tuan, ya. Semayang ikut Islam, kehidupan ikut Islam, rumah tangga ikut Islam, pergaulan ikut Islam, rumah tangga ikut Islam, pekerjaan ikut Islam, perniagaan ikut Islam, bersukan ikut Islam, semua ikut Islam. Baru selamat, tuan-tuan. Dia semua kena balik pada Islam, semua selamat, tuan-tuan. Semua selamat. Sama ke orang perempuan? Kalau orang perempuan ni ikut Islam, orang perempuan ni ikut hukum-hukum syarak, mereka selamat. Mereka tak ada kena rogol, mereka tak kena ragut, mereka tak kena kacau. Bila dia ikut sebenar-benar hukum Islam. Ikut sebenar-benar hukum Islam. Tuan-tuan tengok di Tarim, tengok di Yaman. Macam mana wanita-wanita Islam, wanita-wanita Muslim, wanita-wanita solihah di Yaman, di Tarim. Tuan-tuan. Ya, hebatnya tentang di Yaman, di negeri Aulia, di bandar Aulia, di bumi Aulia. Tuan-tuan. Ya. Jaga sungguh. Baiklah yang ketiga. Yang ketiga tentang kehidupan. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, yang pertama siapa jaga tentang akidah, akidatul iman, akidatul Islam. Yang kedua tentang takdir, ya, balik kepada Allah, jangan salahkan takdir, iaitu dia kena sebenar-benar bertakwa kepada Allah. Yang ketiga adalah tentang kehidupan. Kalau kehidupannya hidupnya dengan Islam, insya-Allah mati dengan Islam. Tuan-tuan, hidup dengan Islam, dalam rumah tangga pergaulan ikut Islam, ya, dengan isteri, dengan anak ikut pergaulan dalam Islam, makan ikut cara, ikut sunnah Nabi, sembahyang macam mana ikut sunnah Nabi, macam mana yang Nabi solat, tuan-tuan, ya. Lepas tu dalam Islam semua cukup. Dalam Islam semua cukup. Tuan-tuan tengok sendiri. Dalam Islam semua cukup. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, hospital tak banyak pesakit. Kenapa pada bulan Ramadan tak banyak orang sakit? Pada bulan Ramadan, ramai umat Nabi Muhammad, mereka makan pun ikut cara-cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap rumah semua ada buah kurma. Setiap rumah bila nak buka puasa makan buah kurma. Sebab dalam hadis sebut, sesiapa yang makan buah kurma menghindar daripada penyakit dalaman. Dan termasuklah makanan-makanan beracun, selamat daripada makanan beracun. Ni kelebihan makan buah kurma. Sama juga tuan-tuan, sekarang tengah musim-musim Covid ni, tuan-tuan nak selamat daripada segala virus, amalkan buah kurma. Amal makan buah kurma, tuan-tuan. Makan buah kurma paling kurang 5 biji ataupun 7 biji. Makan buah kurma. Buah kurma ni dia zat besi. Ni kelebihan buah kurma. Kita ada, kita makan buah kurma pada bulan Ramadannya, tuan-tuan. Ya, ikut Islam, sebenarnya Islam. Amantu billahi wa rasulih huwal awwalu huwal akhiru huwal zahiru huwal batinu huwa ala kulli syai'in qadir. Amantu billah. Apa makna dia? Amantu billah, aku beriman, ya. Dia beriman kepada Allah. Amantu billah, tuan-tuan, ya. Kalau raditu billah, aku redha Tuhanku Allah, tuan-tuan. Ya, perbanyaklah amalan-amalan, perbanyaklah minta berdoa, ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat ikut Islam. Contoh yang selamat ikut Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara pun, orang-orang bukan Islam, mereka pun mengakui Islam ni yang menyelamatkan dunia adalah Islam, ikut Islam. Ikut Islam yang boleh selamatkan manusia. Siapa ikut Islam selamat. Siapa ikut Islam selamat. Siapa ikut Islam selamat. Apa makna Islam? Alif sim lam alif mim, Islam. Apa makna pengertian Islam? Mana pengertian Islam adalah menurut akan perintah. Inilah mana pengertian Islam. Dia menurut akan perintah. Dia ikut apa yang Nabi suruh. Dia ikut apa yang Allah suruh. Tuan-tuan. Ya, dia ikut lah, tuan-tuan. Tapi tak mau ikut. Kadang nama je Islam. Ya, nama je Islam. Pakai mask pakai, takut kena COVID tapi pakai seluar pendek. Mask pakai, takut kena COVID tapi rambut bokak orang perempuan keluar, tak takut. Dia takut nanti kena saman tapi dia tak takut daripada api neraka Allah, dia tak takut, tuan-tuan. Ya, kena saman dunia dia takut, undang-undang dunia dia takut, tapi undang-undang Allah dia tak takut. Ingat kita akan balik bertemu dengan Allah. Tekan balik bertemu dengan Allah. Itu yang masa dalam kubur lagi, malaikat dah tanya, malaikat dah tunggu dalam kubur, malaikat tanya ma kunta ta'bud. Tadi yang mula-mula dah beritahu ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah. Tak boleh lari, tuan-tuan. Itu dia panggil fitnah kubur. Fitnah kubur ni dia panggil fitnah kubur ni, itulah dia. Kita bertemu dengan malaikat Munkar Nakir, tuan-tuan, ya. Pasti jumpa punya, tak boleh lari. Aku tak mau jumpa, Malaikat ni tak boleh kautim.
Malaikat ni tak makan rasuah, tuan-tuan. Malaikat Allah ni sami'na wa ata'na. Ni malaikat Allah. Malaikat Allah tak makan rasuah, tuan-tuan. Kau bagilah rasuah pun, malaikat Allah tak makan rasuah, tuan-tuan. Ingat tu, tuan-tuan, malaikat Allah ni sami'na wa ata'na. Kalau malaikat Zabaniyah, satu pendapat mengatakan kalau malaikat Zabaniyah, jikalau dia turun di bumi, bumi ni terbakar. Itulah malaikat Zabaniyah, malaikat yang tinggal dalam neraka, yang menyeksa, yang mengazab bagi umat Nabi Muhammad, bagi hamba Allah yang melanggar perintah Allah. Tuan-tuan, malaikat Zabaniyah. Tuan-tuan, kalau malaikat Malik ni yang menjaga pintu neraka, tak pernah senyum. Tak pernah senyum, malaikat Malik ni tak pernah senyum, tuan-tuan. Malaikat Malik tak pernah senyum. Sebab itu ingat, sesiapa yang tinggal solat, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Rasulullah. Sesiapa yang pernah tinggal semayang, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Sebab siapa tinggal semayang satu waktu, satu pendapat mengatakan, namanya ada di pintu neraka. Bila dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, itu yang kena baca lepas semayang maghrib 7 kali tu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sama juga lepas subuh, Allahumma ajirni minan nar. Ya, namanya ada di pintu neraka, maka dipadam oleh Allah sebab dia dah minta ampun dengan Allah, tuan-tuan. Ya, kita ni tak boleh lari pada dosa maksiat. Tapi tahu kita ni buat salah, kita ni dah tahu kita ni buat salah, minta ampun dah dengan Allah, tuan-tuan. Sama juga isteri, dah tahu buat salah dengan suami, minta ampun dan minta maaf dengan suami. Sama dengan anak dah tahu buat salah dengan mak ayah, minta maaf lah dengan mak ayah. Ni tak ada minta maaf dengan mak ayah pada hari raya. Itu kalau ada hari raya. Kalau tak ada hari raya, bila nak minta maaf? Sama juga dengan bini, nak minta maaf dengan suami, tunggu bila? Sepatut nak minta maaf dengan suami setiap malam sebelum tidur, minta maaf dengan suami. Abang, ayang minta maaf, ayang ni takut ada buat salah dengan abang, ada singgung hati abang, ada masak tak sedap, ada yang tak menyenangkan abang, ayang minta maaf. Bila dia minta maaf dengan suaminya, dia tidur. Bila dia tidur pada malam tu dalam redha suaminya, dalam redha Allah, tuan-tuan. Itu pentingnya minta maaf. Kalau macam kita ni, kita hamba, kita ni banyak dosa dengan Allah, sebelum tidur istighfar, minta ampun dengan Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Dulu aku jahat, maafkanlah aku ya Allah. Dulu aku lalai, ingatkanlah aku ya Allah. Minta dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Belagak dah tahu buat dosa, tak nak minta ampun, tuan-tuan. Minta ampun lah. Allah ni, tuan-tuan, dia kasih, dia sayang kepada hambanya yang minta maaf dengan dia, tuan-tuan. Tuan buka dalam kitab tasawuf. Kita buka dalam kitab tasawuf. Allah ni, dia ni pemaaf. Allah ni pengampun. Allah ni maha pengasih, maha pemaaf, maha penyayang. Tuan-tuan, janganlah kita ni, Allahu Rabbi, Allah ni dah bagi macam-macam nikmat kita ni. Kita ni memang tak boleh lari pada silap dan salah. Tak boleh lari daripada kesilapan. Tuan-tuan, kita ni bukan Nabi. Tapi bila kita dah buat salah, minta maaf lah, tuan-tuan. Minta maaf lah. Kita kena banyak muhasabah. Seperti orang salafus salih ni, tuan-tuan, dia orang malam tidur, dia orang muhasabah. Ya Allah, hari ni dah 24 jam, daripada pagi sampai malam, aku baca Quran banyak mana yang aku baca. Ni orang yang dia ingat Allah, dia bersyukur, tuan-tuan. Dia fikir, ya Allah, dia daripada siang tadi sampai malam, selawat aku Allah sikit sangat, aku selawat. Aku bertasbih Allah sikit sangat, aku bertasbih. Ni orang yang dia ingat Allah, dia bersyukur kepada Allah, dia tak kufur nikmat, tuan-tuan. Kita tak ada, malam-malam fikir ya. Ya Allah, esok nak makan apa? Besok nak makan apa Semalam dah makan mi goreng, ingat besok nak makan bihun goreng. Ya, tahu makan. Itu yang dalam perut ni banyak tai. Bila banyak tai, malas nak ibadat. Faham? Bila banyak tai, itu yang dia berat nak baca Quran. Tuan-tuan. Dia dua benda yang kata ulama. Bila kamu dalam tubuh kamu, dalam diri kamu, zahir dan batin kamu banyak dosa, kamu berat nak ibadat. Yang kedua, bila dalam tubuh kamu banyak tai, banyak najis, kamu berat nak ibadat. Tuan-tuan.
Itu yang bila orang dah mati jadi jenazah, itu dia ngeringkan. Dia ngering kenapa? Nak keluarkan najis, tuan-tuan. Sebab mereka nak bertemu dengan Allah, tuan-tuan. Nak bertemu dengan Allah. Ya, tuan-tuan rujuk, tanya ulama-ulama, tanya tok-tok guru. Bila dia seperti lori, lori ni kalau banyak barang yang dia bawa, lori ni berat. Lori ni berat. Bila lori ni tak banyak barang yang dia bawa, lori ni ringan dia begitu. Tuan-tuan. Macam kita ni kalau banyak dosa, kalau banyak tengok benda haram mata ni, telinga banyak dengar benda haram, tangan ni banyak taik benda-benda haram, mulut ni banyak cakap benda-benda haram, suka maki orang, kata orang, itu yang dia berat nak ibadat, tuan-tuan. Berat nak ibadat, tuan-tuan. Berat nak ibadat. Tengok pada bulan Ramadan, kenapa kita ringan beribadat pada bulan Ramadan? Sebab pada bulan Ramadan kita kurang buat dosa. Pada bulan Ramadan orang ajak ngumpat pun kita tak mau ngumpat. Apa kata kita cakap apa dengan dia? Janganlah ngumpat siang ni puasa. Nanti ngumpat malam karang lepas tarawih ngumpat. Dia ingat siang tak boleh ngumpat, malam boleh mengumpat, cantik muka dia. Mengumpat ni siang pun tak boleh, malam pun tak boleh. Bukan bulan Ramadannya, bulan lain pun tak boleh, tuan-tuan. Ya, mengumpat ingat tu hati-hati, tuan-tuan. Ya, hati-hati. Baiklah, yang kedua, kita ambil yang ketiga. Ada ambil yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat. Nak berhenti dah, tuan-tuan, dekat sejam ni, ya. Yang keempat tentang amal. Yang pertama tadi akidatul iman. Ya, siapa jaga sungguh tentang akidah, tentang dia punya iman, jaga sungguh, dia selamat dekat dunia, selamat kat negeri akhirat. Jaga sungguh. Betul, orang yang iman dia, orang yang ada iman, orang yang ada iman, imannya kuat, bila dia hari ni tak baca Quran, dia tersentak. Ya Allah, kenapa hari ni kau tak bagi aku baca Quran? Hari ni kau bagi aku makan, hari ni kau bagi aku minum, hari ni kau bagi aku duit. Semua kau bagi. Tapi tentang akhirat kenapa kau tak bagi? Ya Allah, ni orang yang imannya Allahu Rabbi. Ya, imannya, dia punya jantungnya hidup, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, jantungnya hidup. Yang pertama akidatul iman, yang kedua takdir, yang ketiga kehidupan, yang keempat amal. Amal jaga sungguh. Jangan kita beramal kerana manusia. Jangan kita beramal kerana syaitan. Jangan kita beramal kerana makhluk. Hendaklah kita beramal kerana Allah. Ya, beramal kerana Allah. Jangan beramal kerana manusia. Lepas itu kita belajar tentang syirik. Dia ada 3. Syirik jali, dia menyembah selain Allah dengan nyata. Menyembah berhala, menyembah pokok, menyembah patung, menyembah manusia, ya, menyembah batu, menyembah binatang. Ini syirik jali. Syirik khafi ni dia menduakan Allah, dia tak nyata, dia dekat sini. Ini syirik khafi. Ya, syirik khafi. Dia Allah dia tak letak nombor 1. Allah dia letak nombor 2, dia letak makhluk nombor 1. Ini syirik khafi. Tuan-tuan, ya. Tengok, kita tu kena banyak muhasabah, Yang ketiga dia panggil syirik af'al khafi. Syirik af'al khafi ni dia lagi halus, dia bersarang dekat dalam hati. Ini yang dia panggilkan jaga sungguh tentang amalan-amalan, jaga sungguh. Jangan kita beramal sampai amalan kita rosak. Kadang orang dia boleh baca Quran, kadang boleh dia tolong orang, dia sedekah, dia tolong orang, sekolah pondok, dia boleh tolong tok-tok guru, ya. Dia boleh tolong, tapi dia tak jaga tentang amalan dia tak jaga, ambil amalan dia rosak, tuan-tuan. Itu yang dalam hadis sebut, tangan kanan kamu memberi, tangan kiri kamu tak tahu. Tuan-tuan kenal siapa Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Kenal Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ni Allahu Rabbi, menantu Rasulullah. Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, dalam kitab menyebutkan dia panggil gedung ilmu. Ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni karamahnya, dia boleh bercakap dengan tanah. Ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni setiap malam dia akan hantar buah kurma dan gandum di rumah ibu-ibu tunggal dan di rumah orang-orang susah. Ni Sayyidina Ali. Setiap malam dia pergi hantar. Jadi diorang ni ibu tunggal, orang susah, buka pintu je pagi-pagi nak sembahyang subuh, buka pintu je ada makanan. Buka pintunya ada makanan. Diorang tak tahu siapa hantar, Bila wafatnya Sayyidina Ali, barulah mereka tahu. Ali yang hantar. Ali yang tolong kami. Ali yang hantar barang kat kami. Nampak? Kita tak ada, tuan-tuan. Ya, tolong orang, tolong budak sekolah pondok, tolong budak sekolah hafiz masuk kat media sosial. Ya, dia tak masalah. Dia harus saja. Tapi bila riak aja, Allahu Rabbi. Bila riak aja, habis segala amalan. Habis, fail amalan habis. Kita duit habis, pahala tak dapat, tuan-tuan.
Betul, hati-hati tuan-tuan. Betul, hati ni yang tu kata Imam Abu Hasan Asy'ari, akidah ni kena jaga sungguh. Akidah ni, iman ni kena jaga sungguh. Sebab itu kalau bagi orang yang dia arif billah, dia orang yang dekat dengan Allah, hatinya selalu ada Allah, orang ni dia tak sama macam kita, tuan-tuan. Kita ni peringkat orang awam. Tahu orang awam? Orang awam ni orang yang kebanyakan. Orang awam ni orang yang kebanyakan. Kalau orang hawas, dia lain. Orang hawas ni, tuan-tuan, orang hawas ni Allahu Rabbi. Orang hawas ni, dia baca Quran ni walaupun dia pertama dia akan jatuh sunat, pertama juga tentang zikir, daripada harus dia jatuh sunat. Kalau bagi orang hawas, bagi mereka berwajib. Zikir tu wajib, baca Quran tu wajib. Ini kalau bagi orang hawas. Ini orang hawas. Orang hawas ni lain, darjat dia lain, tuan-tuan, orang hawas. Orang awam lain. Orang awam ni orang yang kebanyakan ialah mana awam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hawasul hawas, para nabi dan para rasul. Kita buka sejarah Allahu Rabbi Ibrahim Adham. Ibrahim Adham ni dia musafir dengan seorang sahabat. Sahabat ni ikut Ibrahim Adham berjalan di padang pasir. Ibrahim Adham ni dia puasa. Ibrahim Adham. Jadi sahabat ni dia lapar. Bila sahabat ni lapar, dia cakap dengan Ibrahim Adham, "Wahai Ibrahim Adham, aku lapar, aku haus, wahai Ibrahim Adham, aku haus." Tuan-tuan kenal siapa Ibrahim Adham? Ibrahim Adham ni wali Allah. Ibrahim Adham ni adalah ulama tauhid. Orang yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah. Dia hanya Allah, 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 Allah. Ini orang yang arif billah. Kita tak ada mulut sebut Allah, tapi dalam ni banyak Tuhan. Dalam ni ada Tuhan duit, ada Tuhan pokok, ada Tuhan orang, ada Tuhan Covid, semua ada dalam ni. Dalam ni, ya. Semua ada. Mulut dia sebut Allah, tapi dalam ni banyak Tuhan. Ada Tuhan setan, ada Tuhan orang, ada Tuhan pokok, ada Tuhan duit, ada Tuhan majikan, semualah, ada Tuhan manusia, ada Tuhan ikan, ada Tuhan Covid, semua dalam ni ada. Ya, kita tak bertuhankan Allah. Mulut je sebut Allah, tapi dalam ni banyak Tuhan. Hati-hati ya, tuan-tuan. Kalau orang yang sebenarnya orang hawas, orang yang dekat dengan Allah, orang yang arif billah, ini Allah, Allah, dalam ni pun Allah, 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 semua Allah, semua Allah, semua balik kepada Allah. Ya, atau orang yang dia, sebab tu tuan-tuan kena tahu, kena mengaji, kena mendalami, ya. Lepas tu dia tengok, kenapa tok guru ni lain pada kita, ya. Hidup ni senang, ni tak ada kerja dia. Dia orang yang derjatnya derjat hawas, bukan macam kita, tuan-tuan. Itu yang Ibrahim Adham ni, dia musafir, sahabat ni haus, lapar. Ibrahim Adham tak bawa makanan, Ibrahim Adham puasa. Itu yang kata sahabat, "Wahai Ibrahim Adham, aku lapar, aku haus, aku tak tahan." Apa kata Ibrahim Adham? "Baiklah kalau macam tu kau duduk. Kau duduk je. Ibrahim Adham doa. Ibrahim Adham doa. Turun makanan daripada arasy. Nampak tuan-tuan? Inilah ulama-ulama, wali-wali Allah. Memanglah benda ni dia menyalahi adat. Dia dah panggil hukum adat, tuan-tuan, ya. Menyalahi hukum akal. Tak masuk akal. Dia panggil hukum akal, tuan-tuan, ya. Apa itu dah ada hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Kena mengaji, ya. Kena mengaji bertalaki untuk guru, insya-Allah akan mendalami, ya, tuan-tuan. Akan jumpa lah nanti, ya. Sebab tu jaga sungguh ni tentang amal. Amal jaga sungguh tentang amal. Pakai serban kerana siapa? Mengajar ni kerana siapa mengajar ni? Mengajar kerana siapa? Nak cari follower? Nak cari pengikut? Kerana siapa? Kau tahu lah kerana siapa? Ya? Yang tahu siapa? Allah je yang tahu. Betul, bila dia bukan kerana Allah, dia dah kerana manusia. Bila dah kerana manusia, kena banyak muhasabah. Bila kerana manusia, dia bukan kerana Allah. Nauzubillahi min zalik. Tentang buka dalam kitab Furu'il Masail. Itu adalah hukum bab tentang orang yang baca Quran di tanah perkuburan, ataupun orang yang mengambil upah, dia baca Quran mengambil upah. Dia baca Quran mengambil upah kepada si mati atas waris kepada si mati yang hiduplah. Dia ni warisnya hidup untuk si mati. Dia menetapkan
bayaran. Apa hukumnya? Ya. Harus hukumnya apabila dia menetapkan bayaran bila dia meminta upah penatnya. Tapi kalau dia menjual hukum-hukum Allah, maka haram, tak boleh. Macam mana pahala? Dapat tak pahala? Kata ulama, dia kalau dia dapat ganjaran dekat dunia, dia dapat, contoh dia minta ganjaran, aku baca Quran, khatam Quran ni, aku minta upah RM1,000. Upah penat aku duduk kat tanah kubur ni, upah penat aku berjaga malam ni, aku minta upah RM1,000. Pahala dapat tak? Pahala tak dapat dah. Sebab apa? Dia dah minta upah dekat dunia, dekat negara akhirat, Allah tak bagilah ganjarannya. Tapi macam mana sampai tak pahala kepada si mati? Sampai pahala kepada si mati sebab dah ada niat kepada si mati. Sampai tak? Tapi orang yang baca Quran ni tak dapat dah ganjaran dekat negara akhirat, tak dapat habuan dah sebab dah dapat habuan dekat dunia. Sebab tu kena tahu, kena ingat. Kita buat kerja agama kerana siapa? Kerana siapa? Sama juga solat. Solat ni untuk apa? Aku semayang ni untuk apa? Semayang ni untuk apa? Semayang ni cari redha Allah. Bukan semayang ni nak minta syurga. Salah. Tuan-tuan. Tu Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Bila Allah yang maha besar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah saja besar, lain tak besar, tuan-tuan. Selain tak besar. Sebab itu bila dah solat Allahu Akbar, berhenti semayang tanpa, maksudnya saja-saja berhenti kita semayang, handphone bunyi kita berhenti, haram, dosa besar. Boleh berhenti bila di dalam kebakaran, boleh berhenti bila berlaku gempa bumi, boleh berhenti bila nak menyelamatkan, kalau orang nak jatuh longkang ke, kanak-kanak ke orang buta boleh. Saja-saja nak berhenti, bini panggil, takut dengan bini, takut kena marah, dia berhenti semayang, bini panggil, bini balik kerja, dia kalau tak berhenti, bini memang kena pakuk dengan bini, kena katuk dengan bini. Kalau dia tak berhenti, dia berhenti semayang, haram, dosa besar. Itu kena tahu yang di mana dibenarkan dia berhenti semayang. Kena ngaji. Itu dalam hadis sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Ini kata Nabi. Tuan-tuan, ini kata Nabi. Buka dalam kitab fiqhnya, buka dalam kitab tauhidnya, tuan-tuan, insya-Allah ada kita ni dalam keberkatan Allah. Tuan-tuan jangan tak menuntut ilmu, tuntutlah ilmu, carilah guru menuntut ilmu, belajarlah, tuan-tuan, belajarlah. Tentang dunia kita mengaji, tentang dunia kita mengaji, tuan-tuan. Tapi tentang akhirat kenapa tak mengaji? Tentang akhirat kenapa tak mengaji? Bab tentang beruduk atau hurum miftahus solah. Tentang uduk kenapa kita tak belajar? Tentang beruduk ni, yang fardunya, yang sunatnya, kenapa kita tak mengaji? Yang haramnya, yang makruh, tentang uduk ni kenapa tak mengaji sampai habis? Tentang semayang pun, angkat tangan ni, tuan-tuan. Tentang takbiratul ihram, Allahu Akbar ni, angkat tangan ni sunat. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu syarat ni aja pun 10 syarat. 10 syarat. Kalau 10 ni pun, kalau salah satu anak tanya kita boleh jawab tak? Contoh menantu balik rumah, pak mentua tanya, Man, aku nak tanya, ni ayah nak tanya ni, syarat takbiratul ihram ni berapa syarat dia? Pak mentua tanya menantu. Boleh menantu jawab? Sila bulan nanti kan menantu tanya pak mentua, macam ni lah ayah cuba jawab dulu. Kalau ayah jawab dulu, barulah kita seri. Pak mentua pun tak jawab, tuan-tuan. Kena mengaji tu. Itu baru syarat takbiratul ihram. Belum syarat Fatihah lagi, belum syarat qiyam lagi, belum syarat rukuk lagi, belum syarat tahiyat lagi, belum syarat salam lagi, tuan-tuan. Kita kena ngaji sampai habis. Tu orang dulu ngaji sampai habis. Ngaji sampai mati, mengaji sampai mati. Nanti dalam kubur baru rehat dalam kubur. Rehat dalam kubur. InsyaAllah lagi 2-3 minit kita berhenti, tuan-tuan. Kena banyak kumpul amal soleh. Itu kata Imam Abu Hasan Asy'ari, jaga 4 benda. Jaga 4 benda ni kita selamat dekat dunia, selamat dekat negeri akhirat. Jaga akidah, aqidatul iman, jaga tentang takdir ni kena sungguh-sungguh, kena percaya tentang takdir. Dan yang ketiga tentang kehidupan, hidup dengan Islam. Siapa hidup dengan Islam, mati dengan Islam, insya-Allah. Dan yang keempat, jaga amal. Amal jaga sungguh. Lepas tu kena istiqamah. Lepas tu kata ulama, nak tahu amalan kamu Allah terima tak terima, tengok pada istiqamah kamu beramal. Kalau kamu istiqamah beramal, itu tandanya kamu dalam redha Allah. Kalau kamu istiqamah beramal, kamu dalam redha Allah.
Tuan-tuan, ya, dalam redha Allah. Jadi bila dia istiqamah, dia beramal memang kerana Allah. Kalau dia tak istiqamah, dia beramal bukan kerana Allah, tuan-tuan, bukan kerana Allah. Ya, bukan kerana Allah. Dia beramal kerana manusia. Dia beramal kerana manusia. Kena banyak muhasabah. Kena banyak muhasabah. Ya Allah, aku ni lemah, kuatkanlah. Aku ni hina, ya, muliakanlah. Aku ni lalai, ingatkanlah. Aku ni kotor, bersihkanlah. Aku ni gelap, hatiku gelap, ya Allah, kau terangkanlah. Aku ni banyak penyakit, ya Allah, engkau angkatkanlah. Aku ni jahat, ya Allah, engkau solehkanlah. Minta dengan Allah, mengadu dengan Allah. Jangan mengadu dengan manusia, mengadu dengan Allah. Mengadu dengan Allah, minta dengan Allah. Kita ada Allah, mengadu dengan Allah. Ya Allah, bumi ni banyak penyakit. Ya Allah, bumi ni banyak penyakit. Ya Allah, bumi ni banyak penyakit. Angkatkanlah, ya Allah. Angkatkanlah, ya Allah. Kami nak pergi masjid. Kami nak sembahyang berjamaah. Kami nak menuntut ilmu, ya Allah. Malam-malam mengadu. Kalau umat Islam ramai-ramai malam-malam mengadu, walaupun dekat rumah, tuan-tuan, mengadu pada malam-malam hari, Allah angkat segala penyakit, tuan-tuan. Ni tak ada, malam-malam kita tidur je. Malam-malam kita tengok TV je, tuan-tuan. Malam-malam kita main handphone je, tuan-tuan. Tak mengadu dengan Allah, ya. Tak mengadu dengan Allah. Tapi mengadu dekat Facebook. Ya, mengadu kat media sosial. Ini kadang masalah, tuan-tuan, ya. Baiklah, rasa cukup sampai kat sini, dah 1 jam. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu, ya, perbanyak berzikir, perbanyak selawat dan jaga akidah. Akidah jaga sungguh. Akidah jaga semua akidah yang kita tersasar, ya. Sebab itu perbanyak dan selalu perbaharui kalimah thayyibah, kalimah syahadah. Tengok dalam rukun Islam, yang pertama kalimah syahadah, yang kedua solat, yang ketiga puasa. Sebab itu kata ulama, ni bukan kata ulama, kata Nabi, siapa tinggal sembahyang dengan sengajanya, 1 kali dia tinggal sengajanya, kafirlah mereka. Nampak? Sengaja, masuk sengaja, dia sesaja tak nak sembahyang. Kecuali kalau tertidur, kalau terlupa, tuan-tuan. Ingat tu, ya. Itu rukun Islam. Pertama kalimah syahadah, kedua solat. Kalau dia tak semayang, orang ni tak semayang, kalau orang ni tak semayang, orang ni dia bukan Islam. Memanglah segi pandangan manusia dia Islam sebab nama Islam, tapi pandangan Allah dia bukan Islam sebab rukun Islam ni tak cukup. Rukun Islam ni tak cukup sebab dalam rukun Islam dia pertama kalimah syahadah, kedua solat, ketiga puasa. Tapi kalau dalam rukun Islam, kalau yang kedua dah tak ada, semayang tak mau, dia bukan Islam. Walaupun nama je Islam, tuan-tuan. Ya, walaupun nama je Islam. Itu jaga sungguh tentang semayang. Ya, jaga sungguh tentang semayang. Fawailul lil musallin, cilaka bagi orang semayang. Ni bagi orang semayang. Ma salakakum fi saqar lam nakum minal musallin. Kenapa kamu dihumban neraka sakar? Lam nakum minal ma salakakum fi saqar lam nakum minal musallin. Kami dihumban ke dalam neraka sakar sebab kami tak semayang. 1 waktu tinggal semayang, ni dengar baik-baik. 1 waktu tinggal semayang, tak kira lah semayang zuhur ke, semayang subuh ke, semayang zuhur, asar ke, semayang maghrib ke, semayang isyak ni, semayang fardu bukan semayang sunat. 1 waktu tinggal semayang dengan sengajanya, dia tak bertaubat kepada Allah, dia selamba-selamba je, dia tak takut api neraka Allah. 1 waktu dia tak sembahyang, dia dihumban ke dalam api neraka Allah 80 tahun. 1 waktu. 1 waktu 80 tahun. Tuan-tuan kira 1 waktu 80 tahun, 1 hari dekat dunia, 1000 tahun di dalam api neraka Allah. Nabi kira. Ya, apa itu kena banyak muhasabah. Ya Allah, aku tertinggal sembahyang ni, maafkanlah aku ya Allah. Banyak muhasabah. Ya Allah, dulu aku jahat, dulu aku banyak tinggal sembahyang. Ya Allah, dulu aku jahat, aku kerja-kerja sampai aku tak sembahyang, aku sibuk jaga duit sampai aku tak sembahyang. Ya Allah, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Ni orang yang dia ingat Allah, dia arif billah, dia menyesal atas dosa-dosa dia. Minta ampun dengan Allah dan tak minta ampun dengan Allah. Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih.
InsyaAllah rasa sebelum nak tutup, saya dah rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak. Saya ada terkasar bahasa, ada tersinggung hati tuan-tuan, pangkat emak, pangkat abang, pangkat bapak, pangkat atuk. Ya, ada orang alim dalam ni yang dengar. Dan ada silap tentang hadis, ada silap tentang ayat Quran, ada silap tentang hukum. Minta maaf banyak-banyak. Tolonglah perbetulkan, mudah-mudahan kita di dalam redha Allah, dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa cukuplah sampai kat sini. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam syurga Allah. Macam mana kita duduk dekat dunia, kita berhimpun dalam majlis ilmu, kita berhimpun di dalam rumah kita dengan anak isteri kita, dan kita bersemua ramai-ramai masuk dalam syurga Allah. Kalau tuan-tuan nak masuk dalam syurga Allah berjamaah, jangan lupa baca surah Ar-Rahman tu, ayat 1 sampai ayat 4 dengan ahli keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya, ahli keluarga jangan tak baca. Paling kurang satu hari satu kali. InsyaAllah nanti akan masuk syurga berjamaah dengan ahli keluarga. Rasa cukup sampai ke sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.